Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya dah lama tak kongsi video dekat channel YouTube saya. So hari ni saya nak kongsilah satu pandangan lah berkenaan dengan hari ni ada banyak iklan perfume murah daripada biasa. Maksudnya sebenarnya perfume ni harganya mahal tapi jadi murah. Ini kalau anda perasan lah, kita tengok dekat social media banyak perfume daripada Chanel, daripada Dior, daripada Armani, daripada even Tom Ford. Dia jual dengan harga yang sangat-sangat murah yang mampu milik. So timbul persoalan, adakah perfume ni betul-betul original? Kalau original, kenapa murah macam tu? Berbaloi ke saya beli? Kan? Takut kena tipu dan sebagainya kan? Okay, so ni pandangan saya. Tapi sebelum saya nak kongsi pandangan saya tu, saya letak disclaimer awal-awal supaya nanti tak kena backfire dengan anda semua. Okay, disclaimer ni adalah nak beli ke tak nak beli ke itu duit korang, duit anda. So kalau anda rasa anda duit banyak, nak beli saja nak try dan sebagainya, silakan. Kalau rasa macam aku perlu jaga duit aku ni, so nak make sure duit ni betul-betul beli pada benda yang berbaloi, so korang boleh dengarlah pandangan ni. Okay, soalan pertama, perfume yang sebenarnya harga mahal jadi murah, betul ke original dan sebagainya? Okay, kalau korang tengok dekat social media, kebanyakannya mereka-mereka yang mengiklankan produk-produk sedemikian, diorang akan cakap 100% original, bukan Dubai, bukan China, tapi murah sebab satu, diorang kata sebab rejected, botol tak cantik, lepas tu perfume tu dah lama sangat dan sebagainya. Dan mereka letak juga pada mereka yang tak kisah tentang performance dan sebagainya dan sedikit kecacatan pada botol, bolehlah beli produk ni. So, betul ke macam tu? Okay. Kalau korang tanya saya beranggapan benda tu tak betul. Saya rasa benda tu adalah tak tepat lah. Sebab kalau anda pernah saksikan di YouTube, mudah lah buka YouTube je, bagaimana sesebuah syarikat perfume, produksi perfume mereka ni, mereka mempunyai fasa-fasa yang sangat teliti dan teratur. Bermula dengan mereka menemui perfumer yang mendesainkan bau tu macam mana, apa ingredient dan sebagainya. Daripada situ kemudian diorang decide macam mana packaging, bottling. Contohlah company Dior ni, dia tak buat botol tu, dia beli kepada untuk orang yang sediakan botol tu lah. Takkanlah ni logik takkanlah Dior dah tahu dah ada botol yang cacat, dia ambil juga untuk sambung produce isi minyak wangi tu dalam botol tu. Mesti dia dah hanya akan membeli botol-botol yang telah disediakan oleh kontraktor yang sediakan botol tu, beli botol yang bagus-bagus saja. Faham tak? Okey, itu satu. Yang kedua apa je Yang kedua, logiknya adalah company-company perfume yang daripada fashion designer punya brand ni, contoh macam Dior, Versace, Chanel, Armani, mereka ni adalah fashion designer punya house tau. Maksudnya agak mustahil lah untuk diorang menjual produk yang tidak berkualiti. Diorang akan make sure segala apa yang keluar daripada keluaran diorang adalah produk-produk yang berkualiti. So setiap stage tu mereka ada SOP diorang lah. Maksudnya botol cacat ke tak, kalau cacat tak payah jual terus, macam tu lah. Maksudnya diorang pasti tidak akan mengeluarkan produk-produk yang tidak berkualiti untuk dijual. Takkan diorang nak jual, okay, ni Chanel grade A, ni Dior grade B, takkan ada punya. Diorang mesti jual satu kualiti yang sama, yang tahap tinggi lah. Takkan ada yang ini tahap tinggi, yang ni tak bagus, okay, jual kat market lain. Itu adalah yang mustahil untuk mereka yang dah level macam tu, macam Dior, Versace, Chanel, Tom Ford. Korang tengok karakter Tom Ford dekat YouTube, korang akan tahu, korang akan boleh agak tak, kalau Tom Ford nak jual barang rejected kan. So korang boleh, itu antara logik lah pertama. Yang kedua tu, okay, so patut ke aku beli kan? Macam saya cakap awal tadi, kalau anda rasa duit anda banyak, anda rasa macam nak try beli je lah, daripada beli benda mahal, beli benda yang murah kan. Tapi kalau duit banyak, belilah benda mahal lah. Kalau anda rasa macam tak kisahlah, tak akulah nak beli kan, aku percaya yang jual ni, belilah. Kalau rasa tak nak beli,
gunalah logik yang saya sampaikan tadi. Cuma saya ada satu pandangan. Okay, let's say lah, kalau anda lihat dekat mereka-mereka yang jual perfume ni, diorang cakap kalau anda tak kisah sangat tentang botol dan tak kisah sangat pasal performance bau tu, bolehlah beli dengan harga yang murah macam tu. Okey, perlu ini yang saya nak kongsikan pada anda. Ini isi utama je lah kan. Perfume ni, bila kita nak nilai sesuatu bau perfume ni, dia ada beberapa sudut yang kita boleh nilai lah tentang bagus tak bagus tentang perfume tu. Satu, first bau. Bau tu sesuai tak dengan kita. Maksudnya kita bau sedap tak? Yang penting kita bau sedap dulu. Jangan kita pakai bau yang kita tak suka tapi orang lain suka. Tak boleh, sebab bau tu akan dapat kat kita dulu. Okay, first, bau tu kita suka tak? Okay, kita suka. Kemudian kita akan check dia punya projection. Maksudnya kita pakai tu, orang lain dapat bau tu tak? Yang depan kita, yang tepi kita, yang berurusan dengan kita dapat bau ke tak? Kalau projection bagus, maksudnya perfume tu bagus. Boleh kata bagus lah. Lepas tu, tahan lama ke tidak? Ini paling basic lah. Kita suka projection dengan tahan lama. Tentang sillage dan sebagainya tu kemudian. Okay, so longevity. So, perfume yang baik, longevity minima mesti 6 ke 8 jam. Minima. Kalau 8 ke 10, bagus. 10 ke 12, memang sangat-sangat bagus lah. So, kalau korang dapat perfume yang tahan 6 ke 8 jam, okey lah, alhamdulillah lah. Okey. Tapi saya cerita ni sebab saya pernah beli perfume yang dikatakan rejected. Memang murah. Saya beli Bleu de Chanel. Saya nak try lah, saya nak try. Betul tak betul kan? Kalau saya tak pernah beli, saya tak boleh lah beri pandangan ni. Sebab pernah ke kau pernah beli ke perfume yang dikatakan rejected yang kau cakap tak betul tu? So saya nak bagi tahu anda semua, saya pernah beli. Okay, Bleu de Chanel harga dalam 400 lebih original retail price, tapi saya beli dengan harga yang separuh dalam 220 macam tu. Saya beli. Saya spray 20-30 minit, bau tu dah tak ada dah. Maksudnya dia punya longevity not even 1 hour bertahan. Okay, so apa gunanya anda beli produk perfume yang botol packaging nampak macam ori, tapi bila anda pakai, anda tak dapat kekalkan bau Bleu de Chanel tu. Contohlah kalau tu Sanchez Eros lah, kalau dia Savage lah. Anda tak dapat kekalkan bau perfume yang anda beli tu. Perlu anda ingat, kita pakai perfume ni, kita beli perfume ni, kita tak bawa botol tu tau. Kita bawa bau tu. Okey, contoh anda spray, anda ada Bleu de Chanel, semua orang suka Bleu de Chanel, semua orang suka dia Savage, semua orang suka Tom Ford. Anda pun belilah perfume dengan harga yang murah. Tuan tunjuklah, ini beli murah dan sebagainya dekat social media anda. Anda pun pakai pergi office. Anda pakai kat rumah, on the way pergi office, 30 minit sampai office, bau hilang. Ataupun 1 jam 2 jam lepas tu hilang. Bila anda jumpa kawan-kawan anda tu, bau yang anda bawa tu tak sampai kat diorang. Tak sampai sebab tak ada projection, longevity dah habis. So apa gunanya anda beli perfume yang botol mahal, jenama mahal, tapi anda tak boleh bawa bau tu lama dekat orang sekeliling anda. Dia beza dengan macam you guys beli kasut rejected Adidas dengan Nike, which is you guys beli harga murah, separuh daripada harga sebenar kasut rejected Adidas dengan Nike tu. Walaupun betul tak betul rejected tak tahu lah, ataupun memang fake dari China ke, tapi at least anda bawa kasut tu merata. Orang nampak kasut anda, oh kasut baru, oh Nike beli kat mana? Wah, saya beli dekat butik. Walaupun sebenarnya beli dekat social media dengan harga separuh. Faham tak? Itu bezanya dengan perfume. Kalau kasut dia fizikal, anda bawa benda tu, orang nampak anda pakai kasut baru. Tapi kalau perfume, anda tak bawa botol, anda tak bawa pun. Ni saya pakai perfume Tom Ford ni. Anda tak bawa sentiasa, anda bawa bau tu. Jadi apa guna kalau anda beli perfume dengan jenama mahal, separuh harga, tapi anda tak bawa pun bau tu? So rugilah. Dia bestnya pakai perfume ni bila perfume tu anda suka betul perfume ni, anda pakai dan anda pergi, contoh anda pergi meeting, anda jumpa dengan kawan, orang tegur, kau pakai perfume apa sedap lah bau. Itu yang bestnya perfume. Sebab kita suka bau tu, dan masa sama kita please orang yang sekeliling kita dengan bau yang kita ada.
So itu yang perlu anda fikirkan sebelum anda nak beli perfume yang berjenama mewah ataupun jenama terkenal, tapi anda tak bawa pun perfume tu, anda tak bawa pun bau perfume tu dengan lama. Sebab kadang-kadang perfume-perfume yang jual dengan murah ni tak bertahan lama dan tak ada projection yang baik. Saya cakap ni sebab saya pernah beli. Saya pernah beli Bleu de Chanel dengan harga 220, katanya rejected bla 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 bla. Spray 30 minit hilang. Ada sekali tu saya spray banyak kan. Bertahan lama pun dalam sejam setengah nak ke 2 jam. Which is macam saya cakap, perfume yang baik at least dia bertahan 6 ke 8 jam. Yang bagus 8 ke 10. Best 10 ke 12. Kalau korang beli perfume yang mahal lagi, macam yang basic oud, selalunya perfume oud ni memang akan bertahan lagi lama lah. Dia boleh bertahan sehari, even lebih daripada sehari. Okay, so itulah sedikit perkongsian logika yang boleh saya kongsikan kepada anda sebelum anda nak membeli perfume yang berjenama tapi murah daripada harga yang sebenar. So saya nak beli tak nak beli boleh pertimbangkan, dan saya juga akan selitkan satu link video CEO syarikat Amouage. Kalau korang tahu, Amouage ni salah satu company niche perfume. Dia banyak menghasilkan perfume-perfume yang masterpiece lah, antaranya Interlude Man. So CEO Amouage ni sendiri menyatakan memang banyak dekat luar sana pasaran-pasaran yang menjual Amouage yang palsu. Diorang jual mengatakan bahawa Amouage ini adalah Amouage rejected, dan Presiden Amouage ini menafikan memang diorang tak pernah menjual atau mengeluarkan produk-produk yang tak bagus. As an international brand, Amouage never ever is on sale anywhere, except for a sale that we have in our factory sometimes to clear out ends of lines, or sales that we have in Harrods and Selfridges in London. That's a historical thing. Otherwise, if you find Amouage at a cheaper price anywhere, then you can pretty much guarantee that it's not a real product, that it's this type of product which is fake. Yang dikeluarkan semua mesti bagus. So kalau korang boleh tengok, nanti saya akan share link video tu. Kalau korang rasa macam masih ragu-ragu, dengar tontonlah video tu. Mesti confirm korang akan lebih yakin lepas ni. Kalau CEO Amouage pun cakap benda yang sama, takkan CEO Dior nak keluarkan barang rejected dia untuk jual. Betul tak? So saya rasa sekarang itu saja kot perkongsian saya untuk hari ini. Moga kita sama-sama dapat manfaat. Dan sekali lagi saya minta maaf pada mereka-mereka yang mungkin menonton video ni adalah mereka yang menjual produk-produk rejected tu. Ini adalah pandangan saya. Ini adalah pandangan saya je. Saya tak ada niat pun nak menjahanamkan bisnes korang ke, nak menabur pasir di perut nasi ke, tidak. Ini adalah pandangan peribadi saya, sebab saya rasa saya pernah berbelanja dengan membeli produk sedemikian, dan saya tidak berpuas hati, dan saya ada hak untuk menyatakan pandangan saya. Satu lagi, by the way, ini solution. Mesti ada solution. Ada masalah mesti ada solution. Okey. Jadi, macam mana saya nak memiliki sesuatu perfume yang sedap, yang best, tapi dengan harga mampu milik, dan orang suka juga bau tu, projection lama, projection baik, longevity pun lama. Macam mana? Sedangkan kalau kita nak beli Dior Sauvage, yang original mahal. Nak beli Bleu de Chanel, harga original mahal. So saya ada option yang separuh harga ni je, yang rejected. Guys, jangan risau. Hari ini banyak sangat perfume yang ada, dia adalah perfume dupe. Macam mana nak sebut dupe? D-U-P-E, which is consider clone lah. Clone. So contoh macam Creed Aventus. Instead of korang beli Creed Aventus yang dikatakan rejected separuh harga tu, baiklah korang beli perfume lain yang memang original jenama perfume sekian, tapi dia keluarkan perfume yang bau sama macam Creed Aventus. Banyak. Ada Al-Haramain, Lavender Al-Haramain, Armaf Club di Nuit. Kemudian korang ada satu lagi Dural Maknun, company Arab banyak gila, dan dorang ni bukan fake. Dorang memang
company perfume original yang menghasilkan bauan yang sama macam Creed Aventus, inspired by lah. So instead of korang beli Creed Aventus yang rejected, yang dikatakan rejected tu, better korang beli another perfume yang original tapi bau sama macam Creed Aventus. Hari ni banyak betul pengusaha-pengusaha perfume daripada Dubai terutamanya yang menghasilkan perfume inspired by daripada bau-bau yang lain. Contoh kalau Creed Aventus, kita ada Club Armaf Club di Nuai, Haramain Lavender dan banyak lagi. Kemudian contoh Oud Ispahan daripada Christian Dior private blend Oud Ispahan dengan harga RM900. Korang boleh pergi beli Frank Olivier Oud Touch dengan harga RM110. Lancome Oud Bouquet korang boleh beli dengan Swiss Arabian Shagaf Oud dengan harga RM150. Tuscan Leather daripada Tom Ford yang harganya kalau 100ml tu 1,300, 1,200. Korang boleh beli La Yuqawam Pohon Rasasi dengan harga RM300 saja. So sebenarnya instead of korang beli perfume yang dikatakan perfume original yang dikatakan rejected, better korang beli perfume lain yang buat inspired by daripada perfume yang dah famous ni. Sebab apa saya cakap, sebab apa better beli macam tu? Sebab macam saya cakap tadi, korang carry bau, korang tak carry botol tu. Contoh ni Tuscan Leather yang korang kata rejected, Tom Ford. Ini La Yuqawam Rasasi Pohon. Korang spray Tuscan Leather tu, sejam lepas, 2 jam lepas tu hilang. Korang tak dapat tahu pun kau pakai Tuscan Leather. Tapi kalau korang pakai La Yuqawam Pohon tu, spray, dah lah projection bagus, longevity lama. Korang pergi jalan-jalan, kau pakai Tuscan Leather itu yang maksud saya cakap tu. Perfume ni kau tak bawa fizikal dia, kau bawa bau dia. So itulah solution dia. Saya dah hampir lupa apa nak cakap lagi kan. So dalam permasalahan yang saya bangkitkan awal tu, solution dia adalah itu. Solution dia adalah instead of korang beli perfume yang dikatakan original, rejected dan sebagainya, better korang beli perfume yang memang original daripada jenama yang tak terkenal, tapi mereka menghasilkan bau yang sama seperti mana perfume-perfume yang terkenal ni. Dan bahkan selalunya perfume-perfume yang dupe atau clone ni lebih bagus daripada perfume yang sebenar. Kadang-kadang lebih bagus. Tapi ada juga yang macam kurang sedikit. Sebab yelah biasa bila murah ni, diorang punya originality dari sudut oil, essential oil dengan alkohol tu tak sama macam original. So okay, saya rasa panjang dah kot saya cakap ni memang panjang kan. So gitulah perkongsian saya pada hari ni. At the end of the day, saya cakap tadi, ini duit korang. Korang rasa nak beli, beli. Kalau tak nak beli, tak apa. Cuma kalau pandangan saya, kalau tanya saya, perfume original yang rejected ni saya tak percaya, dan saya tak akan beli. Kalau saya nak cari perfume yang sedemikian, saya akan cuba cari clone dia, dupe dia. Sebab hari ni banyak gila yang buat perfume dupe clone yang murah, mampu milik dan sedap. Alright. So sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Moga ada manfaat. Saya minta maaf kalau ada menggores perasaan semua orang. Semoga kita kekal wangi dengan perfume yang kita minat. Assalamualaikum, salam sejahtera.